Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat slide berkaitan dengan image editing di bawah kod F0531-12. Dan slide pada hari ini adalah berkaitan dengan penggunaan grafik di dalam multimedia. Bagaimana kita nak menggunakan grafik yang ada untuk kita olah di dalam multimedia lah. Alright. So, penggunaan grafik dalam multimedia. Pertama kali kita kena tahu apa itu grafik. Okay? Apa yang dimasukkan dengan grafik sebenarnya. So, grafik merupakan antara media yang paling utama digunakan bagi memperlihatkan keterampilan sesebuah aplikasi multimedia. Okay, grafik juga berfungsi sebagai sumber penyampaian maklumat yang berkesan. Dan grafik boleh ditafsirkan sebagai sebahagian daripada gambar, lukisan klip, gambar foto dan lukisan garisan yang digunakan di dalam satu-satu produk multimedia. Okey. So, grafik berkomputer merujuk kepada imej yang dihasilkan menggunakan komputer. Imej berkomputer merujuk kepada imej yang mudah seperti garisan atau bulatan ataupun yang kompleks seperti fractal. Okey. So, itu adalah grafik secara umumnya. Okay, so di dalam multimedia juga terdapat beberapa jenis grafik yang utama yang kita akan lihat sebentar nanti. Dan sebenarnya di dalam grafik juga sekiranya ada grafik di dalam sesebuah multimedia, let's say dalam sesebuah movie ataupun video kan. So, tanpa grafik, so persembahan yang diwujudkan di dalam satu video itu akan nampak cacat. Jadi grafik juga sangat-sangat penting dalam membangunkan pembangunan sesuatu bahan di dalam multimedia lah. Dan secara amnya kalau kita tengok so grafik berkomputer terbahagi kepada terbagi kepada dua bahagian ataupun dua jenis grafik yang utama, iaitu yang pertama adalah grafik bitmap ataupun dipanggil image raster. Okey, image raster, dan juga grafik metafile, ataupun metafile. Yang ini dipanggil image vector. So, ada dua, raster dan juga vector. So, kita akan tengok apa dia image raster dan juga apa itu image vector, dan kita akan tengok apa kelebihan dan kekurangan kedua-duanya dan perbandingan di antara kedua-duanya. Okey? Baik. So, kita pergi dulu kepada image raster, iaitu graphic bitmap. Okay. So, image raster adalah image yang biasanya disimpan secara komprehensif di dalam komputer dan berbentuk image raster ataupun bitmap. Ini image yang normal, yang biasa kita boleh jumpa di dalam komputer. Okay. Ataupun image daripada handphone kita sendiri, ataupun image pada skrin komputer, ataupun image pada DSLR kamera dan sebagainya lah. So, image yang biasa dipanggil image raster. Jenis image ini terdiri daripada beberapa titik pixel, pixel ataupun dot yang diletakkan di dalam lokasi tertentu dengan nilai warna mereka sendiri untuk membentuk pola tertentu pada skrin. Jadi, image raster ni dia sebenarnya dia bergantung kepada pixel. Pixel ni dalam bentuk dot, point. Walaupun dalam bentuk dot point, sebenarnya apabila kita zoom in pixel tersebut, sebenarnya pixel ni bentuk dia adalah empat segi. Empat segi sama. So, berapa banyak pixel menentukan berapa tajam ataupun cantiknya sesuatu kualiti gambar tersebut lah. So, lebih banyak pixel bermaksud lebih cantik gambar yang dihasilkan. Itu kaitannya antara pixel dengan jenis image raster ni. Okay, so unit grafik ataupun unit grafik jenis bitmap adalah daripada DPI, dot per inch, yang bermaksud bilangan titik dalam 1 inci persegi, macam tu. So, dalam fail komputer, grafik bitmap biasanya menggunakan extension seperti .bmp, .jpeg, .tif, .gif, .pix dan .pex. Image grafik bitmap terbentuk daripada satu kumpulan pixel, dan setiap pixel mempunyai set-set bit yang menyatakan warna dan keamatannya, iaitu intensity. File image raster biasanya mempunyai saiz yang besar.
Kerana apa ia mempunyai saiz yang besar? Sebab satu, macam saya cakapkan tadi, ianya bergantung kepada saiz bilangan pixel. So bila besar pixel tersebut, bermaksud image yang dihasilkan juga saiznya besar. Walaupun saiz besar, tetapi kualiti gambar dia lebih baik. Macam tu Baik, kita pergi kepada next slide. Okey, ini adalah contoh image raster. Ada perbezaan antara vektor dan juga bitmap. Image raster ni yang bawah tu lah, yang bitmap tu. Kalau kita tengok yang sebelah kanan tu, huruf A. Kalau vektor dia nampak clean saja. Okey, tapi kalau bitmap dia bentuknya bersegi-segi, petak segi. Segi empat sama. So itu yang menyatakan bahawa image bitmap ini dianya bergantung kepada pixel. So sebelah gambar muka muka seorang lelaki dengan kacamata. So itu adalah image raster setelah di zoom in. Setelah di zoom in, baru kita nampak gambar tu pecah dan apa sebenarnya yang berlaku. Okey. So ini kita akan tengok juga nanti beza contoh image vektor pula Alright. Okey, seterusnya kaedah bagi menghasilkan image jenis bitmap. So macam mana kita nak menghasilkan sesuatu image jenis bitmap ni? Okey, yang pertama menggunakan screen capture. Okey, screen capture ni kita boleh guna di mana-mana saja. Maksud saya di dalam komputer sebagai contoh, kita ada screen capture. Kalau di handphone pun kita ada apps yang boleh runkan screen capture tersebut. Okey, itu yang pertama. Bagaimana kita nak dapatkan image jenis bitmap ni lah. Okey. And then yang kedua, scanner scanner, apabila kita scan, so image tersebut sebenarnya adalah jenis bitmap. Okey, ataupun raster image. And then kamera digital. Kamera digital atau video capture. Okey, kamera digital ni bermaksud kamera DSLR, okey, handphone, smartphone dan sebagainya. Okey, apa saja yang berkaitan dengan kamera, so kita anggap ia dan menghasilkan image jenis bitmap. Dan juga video capture. Video capture ni rakaman video. Okey. Baik. And then seterusnya dihasilkan dari awal dengan menggunakan program lukisan berasaskan komputer, Paint program. Ini asalnya dia menggunakan program lukisan yang dipanggil Paint program. So Paint program sebenarnya ia adalah sejenis perisian untuk editing. So bila bercakap tentang editing ni, bermaksud bukan sahaja Paint program. So ada macam-macam lagi lah. Dan antara yang paling famous adalah Adobe Photoshop. Adobe Photoshop, Macromedia, Corel Draw, okay, Corel Photo Paint, Fractal Design Paint, Artushara Paint, dan juga kebanyakan jenama contoh macam DSLR kamera Canon, Nikon dan sebagainya. Mereka sendiri pun sebenarnya ada mengeluarkan perisian untuk pengedit bitmap, perisian untuk editing image editing. So memang ada banyak perisian yang digunakan untuk menghasilkan image jenis bitmap ni. Alright. Okay, kita pergi kepada next slide. Okay, jenis-jenis file format image raster. Okay, so tadi kita dah tahu apa itu image raster. And then kita nak tengok file format dia. File format ni maksudnya extension file. Okay, .bmp ataupun bitmap. Okay, .bitmap, BMP merupakan format piawaian yang disediakan oleh kebanyakan perisian image operating system Windows. OS tu adalah operating system dan disokong oleh hampir semua aplikasi pemprosesan image, di mana tiada image yang hilang tetapi menghasilkan saiz file yang besar. Image yang hilang ni bermaksud data di dalam image tersebut, tetapi filenya besar lah. Nak compare dengan jenis-jenis file format yang lain. So bitmap ni, BMP ni memang dia sangat famous lah. Sangat famous, digunakan pada standard division untuk gambar, untuk video format ataupun untuk image editing format. Okay. Okay, yang kedua, JPEG. Okay, Joint Photographic Expert Groups. Okay, yang ni JPEG ni juga sangat popular digunakan
terutama dalam bidang fotografi digital, terutama pada freelance, pada mereka yang bermain dengan digital foto. Memang inilah image yang akan dihasilkan. Okey, size image ni kecil. Kecil ni sekiranya dibandingkan dengan BMP format BMP, dan bilangan warna sehingga 32 bit. Okey, tetapi akan ada kehilangan sedikit data jika dikompres, maksudnya jika dikecilkan pada tahap yang tinggi. Okey, so itu kelemahan JPEG. Pun begitu, JPEG ni paling famous digunakan paling biasa digunakan. Even kalau kita tengok gambar-gambar kita di Instagram, gambar-gambar kita di Facebook, semua menggunakan format JPEG kebiasaannya. Alright. Okey, yang seterusnya adalah format GIF, string.gif, iaitu Graphic Interchange Format. Okey, Graphic Interchange Format ni dia kelebihannya dia menyokong image animasi. Dia untuk animation sesuai. Okey, dia tiada kehilangan data dan menyokong ketulusan, tetapi bilangan warnanya rendah, hanya 8 bit saja per pixel. Okey. So satu pixel tu dia hanya ada 8 bit saja, ada 8 dot saja. Berbanding dengan JPEG tadi sehingga 32 bit. Okey. Okey, next. Okey, image TIFF pula image TIFF .tiff, iaitu Target Image File Format. Okey, Target Image File Format Yang pertama, file jenis ni dia menyokong image vector. Okey, bermaksud ianya tiada kehilangan data dan bilangan warna sehingga 32 bit. Sama juga macam JPEG tadi. Dan ia menyokong ketulusan tetapi tidak menunggang animasi. Dia tidak sesuai digunakan dalam animation Okey. Itu kelebihan dan juga kekurangan TIFF. Dan TIFF juga banyak diguna pakai pada perisian webs. Untuk membangunkan satu-satu laman web, biasanya menggunakan image jenis TIFF. Okey. Okey, yang kedua, yang seterusnya adalah PNG, string.png, Portable Network Graphic. Okey, format PNG ni dia tiada kehilangan data. Okey, and then yang kedua, dia bilangan warna sehingga 64 bit dan menyokong ketulusan tetapi tidak menyokong animasi. Bilangan warna sehingga 64 bit tinggi tu. So PNG ni biasa akan digunakan untuk tujuan editing dalam Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ataupun bersama dengan Adobe Photoshop. Sebab apa? Satu, dia 64 bit tetapi dari segi size filenya adalah kecil. Okey, dan kita boleh buat manipulasi pada gambar jenis .png ni dengan lebih berkesan dan lebih baik. Contoh nak menghasilkan satu logo, let's say, and then kita nak crop satu-satu file, and then kita nak masukkan dalam Adobe Illustrator. Sebelum tu kita kena editing menggunakan Adobe Photoshop. So kaedah editing menggunakan Adobe Photoshop, kita savekan file tersebut atas format .png dan hasilnya kita boleh edit di dalam Adobe Illustrator pula. So itu kelebihan utama untuk file jenis PNG dan biasa digunakan dalam multimedia. Biasa sangat. Okey, seterusnya Okey, so kita tengok juga. Itu tadi, sebelum tadi adalah jenis-jenis format file. Sekarang kita tengok apa kelebihan, okey, dan kekurangan image raster. Kelebihan dan juga kekurangan image raster. Okey, yang pertama kita cerita tentang kelebihan. Okey, kelebihan dia. Yang pertama, sesuai digunakan sekiranya tahap image yang mendalam ataupun maksudnya details image yang detail, serta image seperti mana di dalam kehidupan yang sebenar diperlukan. Apa maksudnya kat sini Okey, bermaksud bergantung kepada kita. Kita nak menghasilkan image yang macam mana. Kalau kita ambil gambar, sekadar gambar tu kita ambil menggunakan smartphone ataupun DSLR kamera. Sekadar gambar tu kita hanya nak menjadi tatapan umum, kita nak up dalam Facebook, let's say, dalam Instagram sebagai contoh. So tak ada masalah menggunakan image raster, malah ianya lebih disyorkan lebih sesuai berbanding image vector yang kita akan tengok nanti. Okey, so bitmap mampu menyimpan sejumlah besar maklumat mengenai image tersebut
dan ini membolehkan ianya diubah suai dengan tahap pengubahsuaian yang tinggi serta mendalam sehinggalah anda boleh mengubah warna setiap piksel yang ada pada imej tersebut. Okey, so macam yang saya katakan tadi, membolehkan ianya diubah suai. Kat sini yang paling penting, kelebihan besar untuk imej berjenis raster ni. Sama ada ianya BMP ke, JPEG format ke, atau PNG format ke, ataupun TIFF format ke dan sebagainya. So kebolehan untuk diubah suai tu, dimanipulasi. That's why image raster ni popular lah. Sangat-sangat popular dan biasa kita jumpa image raster ni dengan menggunakan handphone, smartphone dan sebagainya. Okay. Okay, kita pergi kepada next slide. Okay, tadi kelebihannya, kelebihan image raster. Sekarang ni kita nak cerita pula tentang kelemahan dia. Okay, so kelemahan image raster ni, yang pertama ia bergantung kepada resolusi dan biasa membentuk saiz fizikal yang besar. Dia bergantung kepada resolusi. Dia masih bergantung kepada dot ni tadi, pada pixel ni tadi, dan saiz filenya memang agak besar berbanding dengan image jenis vektor. Okay. Dan yang kedua, menukar saiz atau skala sesebuah image bitmap sebenarnya hanyalah merupakan proses memaparkan pixel image yang semakin dibesarkan atau dikecilkan. Okey, maksudnya kat sini, kalau kita nak tukar satu saiz atau kita nak scale, image scaling untuk image jenis bitmap ataupun jenis raster ni, sebenarnya kita hanya proses tu dipanggil memaparkan pixel image. Image tersebut besar ataupun kecil, tetapi pixel juga dia bertambah besar. Apabila kita scratch satu image tersebut, apa yang berlaku, image tersebut makin lama dia akan menjadi kotak. Seakan-akan kotak disebabkan oleh pixel ni tadi. So itu adalah kelemahan yang boleh dikatakan besar jugalah. Dia ada kelebihan yang besar, dalam masa yang sama dia ada juga kelemahan yang besar. So disebabkan itu, ia akan mewujudkan masalah dalam menangani kualiti sesebuah image, memandangkan sesebuah perisian grafik perlu untuk menambah atau membuang piksel yang tertentu bagi memenuhi keperluan saiz image yang dikehendaki. Okay, kita tengok ayat tu, sesebuah perisian grafik. So Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, saya ambil dua ni sebagai contoh yang utama lah. That's why apabila kita editing menggunakan image jenis raster, memang akan nampak masalah dari segi kualiti lah. Gambar dia macam pecah sedikit compare dengan image jenis vektor. Alright. Okay, seterusnya, image yang terhasil dari proses pengecilan ataupun pembesaran saiz ini biasanya akan kabur, bergerigi dan tidak menarik. Apabila image bitmap dibesarkan, pixel image tersebut akan turut membesar, macam saya cakap tadi lah, yang scratch image tadi. Atau kita nak scale image tu, dan seterusnya akan mengubah maklumat bagi setiap pixel yang ada. Maklumat ni dari segi apa? Dari segi warna kebiasaannya. Warna tu akan berubah. Baik, itu kelemahan menggunakan image jenis raster. Kita pergi kepada next slide. So tadi image raster. Sekarang ni kita nak bincang pula berkaitan dengan image jenis vektor. Image jenis vektor. Alright. Image vektor adalah gambar yang disusun oleh satu set baris, lengkung dan bidang tertentu menggunakan satu siri arahan yang masing-masing ditentukan secara matematiknya. Dia terdiri daripada set baris, lengkung dan bidang yang tertentu. Sama ada bulatan, tiga segi, segi empat sama dan sebagainya. Itu image vektor. Dan yang kedua, setiap baris, baris, lengkung dan bidang yang tertentu mempunyai sifat atau atribut. Setiap isi ada fill dia, and then dia ada stroke, line stroke, dan juga ada node. Node ni penjuru lah. So image vektor tidak dipengaruhi oleh resolusi image atau titik pixel dot per inch, DPI tu dot per inch, seperti dalam image bitmap. Ini kelebihan utama image vektor.
Okey, dia tidak dipengaruhi oleh resolusi image, oleh pixel maksudnya, dan ini membolehkan dia diubah, dimanipulasi dengan software-software yang ada seperti Photoshop dan juga Illustrator, dan kita scratch lah macam mana pun image tersebut. Okay, kita zoom macam mana pun image tersebut tidak akan pecah. Maksud pecah di sini, dia tidak blur, dia tidak scratch dan sebagainya lah. Dia punya kualiti masih sama. Right? Itu kelebihan utama dalam image vector ni. Right. Okay. So pengguna tidak perlu risau untuk menentukan resolusi image yang dicipta. Macam yang saya bagi tahu tadi lah, dia tidak bergantung kepada pixel. So that's why dipanggil resolution independent. Dia tidak bergantung kepada image resolusi. Okay. So seterusnya, ia akan dijana pada resolusi tertinggi yang boleh dihasilkan oleh peranti output seperti monitor, pencetak, perakam filem. So kalau monitor komputer PC kita ni, okay, mempunyai Full HD sebagai contoh lah saya ambil, Full HD, screen komputer kita Full HD. Jadi resolusi yang dihasilkan tu memang cantik lah. Dia dijana oleh monitor, pencetak ataupun perakam filem, ataupun dipanggil peranti output. Okay, so dia tidak bergantung kepada DPI tadi, dot per inch. Right. And then perisian pengeditan image vector yang dikenali sebagai atur cara melukis, drawing program. Okay, dipanggil contohnya Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, Fractal Design Expression, Adobe Photoshop dan sebagainya. Okay, itu adalah berkaitan dengan image vector. Okay. Okay, seterusnya, contoh image vector. Kita tengok contoh image vector. Baik, sebelah kiri tu gambar lelaki, vector, and then bitmap. So kalau kita tengok, apabila kita zoom in pada bahagian telinga dan rambut tu, kita tengok kawasan vektor ni dia lebih clean. Dia menghasilkan gambar yang lebih kemas. Manakala bitmap, apa yang berlaku bila kita zoom in, dia jadi macam pixel tadi kotak-kotak tu. That's why image vector ni, kelebihan utama dia menghasilkan image yang clean saja kita nampak. Okey, sama juga macam gambar raja di sebelah tu. A untuk vector dan A untuk bitmap. So nampak kan perbezaan dia. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok jenis file format untuk image vector pula. Okey. Yang pertama adalah string.ai ataupun extension.ai, iaitu Adobe Illustrator. Okey. So format file yang dibangunkan oleh Adobe System untuk file berasaskan vektor yang merupakan format lalai, maksudnya adalah default lah. Okey. Dalam perisian Adobe Illustrator yang sangat popular digunakan pakai oleh pereka grafik newbies mahupun expertise. So Illustrator ni digunakan lama sudah oleh semua orang, sama ada pereka grafik daripada sekolah, sekolah menengah, newbies ataupun expertise sampai yang diploma, ijazah dan sebagainya lah, ataupun freelance ataupun orang luar di luar sana. Dan AI versi ataupun Adobe Illustrator version CS6 adalah generasi ke-16 Adobe Illustrator yang percuma dan rilis pada tahun 2012, kemudiannya berkembang kepada versi CC, Creative Cloud, sehinggalah ke hari ini. Alright. Kemudian kita tengok file seterusnya adalah SVG, iaitu grafik vektor boleh dipindah. So string.svg ni adalah format file baru untuk memaparkan grafik dalam pembangunan web berasaskan XML, Extensible Markup Language, yang digunakan pakai dalam membangunkan laman web tertentu dan sebagainya lah. Okey, kita pergi kepada next slide. Okey, so jenis file image vector kita tengok seterusnya adalah CGM, Computer Graphic Metafile. Computer Graphic Metafile, di mana format file vektor paling digunakan secara meluas. Ia merupakan program melukis yang popular, termasuklah program persembahan grafik yang menyokong file CGM, iaitu Computer Graphic Metafile. Dan antara produk
perisian terbesar yang mampu mengeksport dan mengimport fail CGM ialah CorelDRAW lah. Okay, CorelDRAW, Lotus Freelance Graphic, Harvard Graphics dan Micrograph Designer. Sehinggalah ke hari ini. Tu untuk jenis CGM, Computer Graphic Matter File. Okay, kemudian kita ada juga format jenis WMF. Okay, file Windows Meta. Okay, format file ini berasaskan vektor daripada keluaran Microsoft Windows sendiri yang dibangunkan pada tahun 90-an. Dah lama dah. Okay, so dalam Windows, format file ini digunakan untuk gambar clip art. Gambar-gambar clip art yang ada dalam Microsoft Office tu. Kalau kamu pernah buka Microsoft Office, cuba tengok gambar-gambar clip art. Bila kita nak insert, okay, bila tekan menu insert dan pilih picture, ada satu ruangan clip art kan. Okay, so gambar-gambar pada clip art tu menggunakan format file jenis WMF, file Windows Meta. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok kelebihan dan juga kekurangan image vector. Okay, so kelebihan dulu kita cerita. Yang pertama, image vector sesuai bagi melakukan pemanipulasian image, yang mana ianya boleh diubah sesuai saiz di dalam pelbagai sudut dan arah tanpa mengubah kualiti image tersebut. So tanpa mengubah kualiti image tersebut, kita dah buat editing, image dia still nampak cantik, nampak clean saja. Okay, tak ada pecah-pecah dan sebagainya lah. Okay, itu kelebihan utama dia. Dan yang kedua, paparan akan jelas walaupun zoom sedang dilakukan. Maksudnya zoom ni kita nak zoom in, zoom out. Okay, kerana ia tidak bergantung kepada bilangan pixel. Okay, so itu antara kelebihan dia. Yang seterusnya, kelancaran grafik vektor tidak bergantung kepada saiz dot per inch DPI, tetapi pada peranti keluar macam yang saya ceritakan slide sebelum ni. Okay, seperti monitor dan juga pencetak. So lebih baik monitor yang kamu ada, bermaksud gambar yang dihasilkan pun lebih baik lah. Alright, so boleh dicetak pada sebarang resolusi tanpa kehilangan details. Maksudnya bila kita nak print, tak kisah kita nak print out pada setting 100, okay, 200 ataupun 300, tanpa detail-detailsnya pada gambar tersebut still akan ada, tidak akan hilang lah. Tetapi untuk print, okay, untuk proses printing, kita biasanya akan setkan image tersebut kepada 300 ppi. Okay, 300 ppi. Okay, seterusnya, saiz file dokumen yang dihasilkan adalah kecil berbanding dengan image raster. Okay, so itu kelebihan image vector lah. Okay, kelemahan dia pula. Kelemahan yang pertama adalah image yang dipaparkan adalah dalam lingkungan aras yang terhad. Image yang dipaparkan adalah dalam lingkungan aras yang terhad. Bermaksud bukan semua tempat ataupun let's say macam Facebook, Instagram, okay, bukan semua support image vector ni. Ada setengah-setengah website dia tidak support image jenis vector lah. Okay, contohnya macam bank dan sebagainya. Okey, yang kedua, image vektor yang ringkas tidak dibiarkan bersendirian seperti gambar foto, melainkan image raster disimpan sebagai komponen objek yang merupakan bahagian daripada image vektor. Okey, maksudnya kat sini, image vektor ni dia bergantung juga kepada image raster. Kadang-kadang bila kita buat satu editing, image vektor ni dia ada, kita nak masukkan ke dalam image raster. That's why ianya tidak dibiarkan bersendirian. Itu maksud perkataan tu. Okay, so seterusnya, image vector dihasilkan sepenuhnya oleh komputer. Okay, jadi sebab itulah ianya kurang realistik dan tidak memenuhi ciri-ciri objek yang sebenar di dalam kehidupan yang sebenar. Image vector ni walaupun dia clean, tetapi dia tak real. Gambar dia tu kurang real semacam mana gambar jenis raster. Tu kelemahan dia lah. Memang nampak jelas. And then semakin kompleks image vector yang dilukis, semakin besar failnya. So ini menyebabkan proses pemaparan image pada skrin akan semakin lambat. Okay.
Next. Okey. So ini adalah perbezaan dari dalam bentuk jadual. Saya ringkaskan dalam bentuk jadual. Perbezaan image raster dengan image vector. Okey. Kita pergi yang pertama dari segi perbezaan dari segi resolusi ataupun resolution. Raster dalam bentuk DPI, dot per inch. Okey. And then vector dalam bentuk pengiraan matematik. Dia tidak bergantung kepada pixel. Okay, compare dengan raster ni tadi itu perbezaan dia. Yang kedua dari segi size. Okay, size, kalau image raster, ianya lebih besar bergantung kepada dot per inch yang ada pada gambar tersebut. Compare dengan vector, size-nya agak kecil. Bukan agak kecil, sebenarnya sangat kecil. Comparekan dengan image jenis raster. So raster ni bila banyak pixel, lagi tinggi resolution dia, lagi besarlah size image dia. Okey, dari segi format kita tengok format string dot apa yang digunakan pada raster, BMP, PCX, TIFF, JPEG, PNG dan juga PSD. Manakala vector, EPS, AI, WMF, CDR dan juga DXF. Okey. And then kita pergi kepada hasil karya. Hasil karya, kalau image raster ni ianya sesuai, sesuai digunakan pada poster bergambar, gambar lukisan, gambar manipulasi. Manakala image vector, ianya sesuai digunakan pada logo, animasi 2D dan juga clip art. Itu perbezaan antara Adobe Illustrator pada vector dan juga Adobe Photoshop pada raster. Okey. So perisian untuk image raster kita biasa menggunakan Adobe Photoshop And then kita ada WinPaint dan lain-lain. Manakala vector, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe Flash ataupun freehand software. Okey, kelebihan raster menambahkan kesan khas seperti pencahayaan dan bayang-bayang. Bukan bayang-bayang, bayang-bayang, ada kesalahan ejaan kat situ. And then dari segi vector pula, size image dapat diubah tanpa menjejaskan quality image. Okey, kita pergi yang seterusnya. Faktor yang memberi kesan terhadap saiz sesebuah image. Ini pun penting juga. So, apa faktor yang mendatangkan kesan terhadap sesebuah image? Saiz. Yang pertama, resolusi. Yang kedua, kedalaman. Resolution dan juga depth. Kita tengok apa dia resolution dan juga depth. Resolution ataupun resolusi. Bilangan pixel yang terdapat pada image, iaitu pixel per inch .ppi. File image bitmap sangat bergantung kepada resolusi seperti mana yang dah diterangkan, yang kita dah bincangkan tadi. Resolusi image yang tinggi akan menghasilkan image yang lebih tajam dan licin berbanding dengan resolusi image yang rendah. Dan semakin tinggi resolusi image tersebut, semakin besarlah saiz filenya. So kita tengok contohnya, 1 ppi, 2 ppi, 4 ppi, 8 ppi. So let's say kita ambil 1 ppi bermaksud 1 kali 1 Kalau 2 ppi kita tengok ada 2 kotak, 2 kali 2, so 4 kat situ. So 4 ppi kita tengok ada 4 kali 4. Dan kalau 8, 8 kali 8 dan seterusnya. Lebih besar resolusi, lebih besar pixel, maksudnya lebih besarlah saiz file dia. Itu adalah solution. And then kedalaman ataupun depth. Depth, satu, ianya merujuk kepada penyataan warna dan keterangan brightness bagi setiap pixel individu. And then kedalaman warna dapat digambarkan melalui berapa banyak data dalam bits yang menghasilkan warna. Biasanya setiap pixel ni dia mengandungi 2 ataupun lebih warna. So sebagai contoh bagi contoh kita tengok kat bawah tu, 1 bit menghasilkan 2 warna hitam atau putih. And then 2 bit 4 warna, 4 bit 16 warna, sehinggalah 24 bit atau bersamaan dengan 3 byte 1 byte ada 8 bit menghasilkan 16,777,216 warna. Tu maksud kedalaman kedalaman ataupun depth. Semakin besar kedalaman setiap pixel, akan menghasilkan saiz file image yang bertambah besar
Okey, lebih banyak pixel, lebih besarlah image tersebut. Dan image tersebut sebenarnya nampak lebih cantik. Itu yang dimasukkan dengan kedalaman, okey, dan juga faktor yang memberi kesan terhadap saiz sesebuah image. Okey, so sampai sini saja slide pada hari ini. Okey, dan saya harap kamu boleh dapat apa yang saya cuba sampaikan. Okey, dan di bawah ni juga saya ada sertakan link, okey, direct link terus ke Instagram saya, Facebook saya dan juga YouTube channel saya. So boleh klik link-link tersebut, boleh add as a friend. Okey, untuk YouTube boleh subscribe, comment, like and share dan sebagainya. Okey, dan saya juga ada sertakan sedikit latihan untuk sebagai rujukan dan juga panduan untuk kamu semua sama-sama buat. Okey, so sampai di sini saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum dan semoga berjaya. InsyaAllah. Amin.